Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, menghayati akan Al-Quran dan membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ahlan sahabat-sahabat, saya nampak dalam komen ada Kak Zimadon, Hamimah Musan, Jamaliyah Manab, Zuraida Siddiq, Nadiah Nawawi, Arif Taib, Zaharah Aliyas, Ifa Aiman, Nurhayati Yahya, Muhammad Nizam Rahadi, Aminah Hitam, Kak Safia Sapyan, Kamiza Muhammad Amil, Norisah Wan Hassan, Ummi Akasha, Norazia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Farida Hamdan, kemudian Ijan Syam, Zainab Mahmud, Hairina Nawawi, Wan Ruhaiza dan juga Sanah Ladis. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Pada pagi ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-140. Pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-90, bermula daripada ayat yang ke-97. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 140, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-97. Ayat yang ke-97. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini. Lalu pada ayat yang ke-97. Ahlan, terima kasih kepada semua. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Maka pada ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menceritakan berkenaan tentang kekuasaannya, berkenaan tentang kudrahnya. Selepas daripada Allah mulakan bercerita tentang kekuasaannya, bermula daripada ayat 95, yang mana Allah menceritakan bagaimana Allah menumbuhkan, dengan Allah memecahkan, dengan Allah mengeluarkan daripada biji dan benih akan tanaman dan tumbuhan. Begitu juga Allah boleh mengeluarkan yang mati dan yang hidup daripada yang mati, dan begitu juga yang mati daripada yang hidup. Itulah Allah. Fa anna tu'fakun, maka bagaimanakah kamu boleh berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada ayat yang ke-96, Allah menceritakan berkenaan tentang kudrahnya, berkenaan tentang kekuasaannya. Maka seterusnya pada ayat yang ke-97, ketika mana Allah telah menceritakan tentang dua kekuasaan dan kudrahnya, dalam tafsir Al-Wasit disebut thumma saqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan nau'an thalitha, jenis yang ketiga daripada dalil-dalil yang menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaannya, betapa sempurnanya kasih sayangnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca terjemahannya, wa huwa, dan dialah Allah, wa huwa, dan dialah, iaitu Allah, wa huwa, dan dialah Allah,
Allazi, zat yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, bagi kamu, untuk kamu. Apakah yang Allah telah menjadikan dan menciptakan untuk manusia? An-nujuma, bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang. Bintang-bintang yang bercahaya, bintang-bintang yang berada pada kedudukannya, bintang-bintang yang merupakan ciptaan yang luar biasa. Maka pada ayat ini bersesuaian dengan penggunaan penduduk pada zaman tersebut, zaman Nabi SAW. Apakah fungsi bintang yang Allah telah jadikan? Firman Allah, li, supaya, agar. Apakah fungsi bintang? Li, supaya, agar. Tahtadu, supaya agar tahtadu, kamu beroleh petunjuk. Kamu boleh menjadikan bintang itu sebagai petunjuk, bimbingan. Litahtadu. Lalu apakah fungsi bintang pada zaman tersebut? Maka penduduk-penduduk masyarakat Arab, mereka banyak menggunakan bintang sebagai kompas mereka, sebagai pada waktu itu Google Maps mereka, sebagai pada waktu itu mereka punya rujukan ketika mana berada di kegelapan malam, sama ada di lautan ataupun daratan. Sebab itu firman Allah, lalu siapakah yang menjadi bintang-bintang itu sesuai pada tempatnya, yang meletakkan bintang itu sesuai pada keadaannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah zat yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, bagi kamu, untuk kamu. Apakah yang Allah telah jadikan untuk manusia? An-nujuma, menceritakan tentang bintang-bintang. Allah telah menceritakan tentang tanaman. Allah telah menceritakan tentang kekuasaannya, menciptakan, menjadikan dari yang mati daripada hidup, hidup daripada mati. Begitu juga Allah telah menceritakan bagaimana kekuasaannya pada pertukaran di antara siang dan malam. Bagaimana malam itu dijadikan tempat dan keadaan untuk beristirahat. Bagaimana Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai tempat untuk perkiraan tahun dan peredaran zaman. Maka pada ayat yang ke-97 firman Allah, Allah menceritakan tentang bintang. Bintang yang begitu banyak, bintang yang jumlahnya tidak terkira, bintang yang walaupun jauh daripada manusia, namun apakah kelebihannya? Litahtadu. Litahtadu itu firman Allah, supaya, agar, tahtadu, kamu boleh menjadikannya petunjuk, supaya agar kamu beroleh petunjuk. Melalui apa? Bi, dengan, bintang-bintang tersebut. Maka zaman itu manusia menggunakan bintang untuk sesuatu perkara, sesuatu urusan. Waktu bilakah manusia menjadikan bintang sebagai petunjuk? Firman Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pada zulumat, kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan di mana? Al-bar, sama ada kegelapan di daratan, wal bahar, dan juga kegelapan di lautan. Maka ketika mana tidak ada matahari, ketika mana pada waktu itu bulan tidak kelihatan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang yang bercahaya ini untuk menjadi rujukan, untuk menjadi panduan, supaya manusia boleh sampai ke tempat yang dituju, supaya manusia tahu ke mana hendak dituju ketika mana berada pada kegelapan malam di daratan dan juga di lautan. Maka daripada sini kita nampak Allah menceritakan ini sebagai tanda-tanda kebesarannya, sebagai kudrahnya. Bagaimana nak ke utara ada bintangnya, nak ke selatan ada bintangnya, nak ke barat dan timur ada caranya. Maka inilah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Allah pada penghujung ayat yang ke-90, pada penghujung ayat yang ke-97, qad fassalna, sesungguhnya fassalna, kami telah jelaskan, kami telah terangkan, al-ayat, ayat-ayat, termasuklah ayat-ayat yang menceritakan tentang
fungsi bintang, ayat-ayat yang telah menceritakan tentang pertukaran malam dan siang, ayat-ayat yang menceritakan tentang tanaman dan juga tumbuhan, bahkan semua ayat-ayat yang lain. Lalu firman Allah, kami telah terangkan, kami telah jelaskan al-ayat, ayat-ayat, dalam kurungan ayat-ayat yang bagaimana? Ayat-ayat yang menceritakan tentang kehebatan Allah, ayat-ayat yang menceritakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, siapakah yang akan faham pada waktu itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, liqaumi ya'lamun, bagi kaum, bagi golongan manusia, ya'lamun, yang mereka mengetahuinya. Maka pada ayat yang ke-97 ini, antara pengajaran yang kita nampak dan dapat, Allah banyak menerangkan tentang kekudrahnya, tentang pada waktu itu kekuasaannya, tentang ciptaannya. Namun siapakah yang pada waktu itu akan dapat mengambil pengajaran? Liqaumi ya'lamun, iaitu orang-orang yang pada waktu itu mahu memahami, mahu mengetahui. Orang-orang yang pada waktu itu ingin untuk tahu, ingin untuk belajar, ingin untuk mendengar. Liqaumi ya'lamun. Adapun orang yang engkar, orang yang zalim, orang yang pada waktu itu membutakan mata mereka, memekakkan telinga mereka, pada waktu itu menutup mata hati mereka, maka mereka tak akan nampak akan kekuasaan-kekuasaan Allah ini, dan pada waktu itu mereka tetap menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Sebab itu Allah tegaskan, qad fassalna, sesungguhnya kami telah terangkan al-ayat, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kekuasaan kami, yang menunjukkan kepada kasih sayang kami. Kepada siapa? Liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang mahu untuk mengetahui, kepada orang-orang yang mahu untuk pelajari. Maka ayat ini adalah jelas bahawa sebenarnya kalaulah manusia itu nak tahu, dia akan nampak kebesaran dan kekuatan Allah. Sebaliknya, kalaulah dia tidak nampak kebesaran dan kekuatan Allah, hakikatnya kerana dia tidak termasuk dalam golongan liqaumi ya'lamun, kerana sebenarnya dia tak nak tahu. Hari ini banyak orang yang mana dia tutup pandangan matanya daripada melihat keesaan Allah. Orang yang pekakkan telinganya, pada waktu itu dia tak nak dengar tentang keesaan Allah. Maka apa yang boleh dilakukan untuk mereka selain mendoakan mereka? Maka di sini Allah tegaskan, kami telah jelaskan, kami telah terangkan al-ayat, ayat-ayat kami, pelbagai ayat. Namun, siapakah yang beroleh manfaat? Liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang nak mengetahui, kepada orang-orang yang nak pelajari. Mereka itulah yang akan beroleh manfaat. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-98. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bawakan dalil yang keempat, launan rabi'an minad dalail, dalil yang keempat yang menunjukkan kepada sempurnanya kekuasaannya, sempurnanya pada waktu itu kasih sayangnya. Apakah firman Allah pada ayat yang ke-98? Wa huwa, dan Allah lah, dan dialah, iaitu Allah, dan dialah, iaitu Allah, allazi, zat yang, ansya'a, telah menciptakan, kamu wahai manusia. Lalu kita telah belajar berkenaan tentang tanaman dan tumbuhan yang dikeluarkan daripada benih dan juga biji. Kita telah belajar tentang bagaimana Allah boleh menghidupkan daripada benda yang mati, boleh mengeluarkan yang mati daripada benda yang hidup. Allah juga telah menceritakan tentang kudrahnya pada pertukaran siang dan malam. Allah juga telah menceritakan yang malam itu adalah waktu untuk beristirahat. Allah juga telah menciptakan yang matahari dan bulan adalah fungsinya untuk peredaran dan perkiraan masa dan juga waktu dan zaman. Allah juga telah menciptakan fungsi bintang-bintang dan kegunaan bintang-bintang. Kenapa Aisyah? Sakit perut? Sini. Kenapa sakit? Dia sakit perut, Bi? Okey, minta maaf. Lalu, Allah telah menceritakan segala-galanya. Tetapi,
kadang-kala manusia terlupa bahawa sebenarnya pada dirinya pun ada pada waktu itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kejadian manusia itu sebenarnya cukup lengkap dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalaulah kita lihat pada surah Az-Zariyat pada juz yang ke-26 pada muka surat 521, pada muka surat 521 firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 521 pada muka surah yang ke-51 pada ayat yang ke-21. Maka pada ayat yang ke-21 ketika mana Allah menceritakan tentang pelbagai perkara, tentang kejadian bumi, tentang kejadian langit, tentang segala-galanya, maka firman Allah pada muka surat yang ke-521 pada ayat yang pada muka surat 521 surah yang ke-51 ayat yang ke-21, firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum. Ketika mana Allah suruh melihat kepada langit, Allah suruh melihat kepada bumi, maka firman Allah pada ayat yang ke-21 surah yang ke-51 Az-Zariyat, wa fi, dan pada diri kamu sendiri adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Maka sebenarnya pada diri manusia itu adanya tanda-tanda kebesaran Allah, adanya tanda-tanda kehebatan Allah, adanya tanda-tanda keagungan Allah pada diri manusia itu sendiri. Maka sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana firman Allah pada ayat yang ke-98, wa huwa, dan Allah lah zat yang ansya'a, telah menciptakan kamu. Insya' maksudnya menciptakan daripada tiada, menciptakan tanpa perlu mengambil contoh daripada ciptaan yang sebelumnya. Lalu Allah telah menciptakan kamu wahai manusia. Daripada mana Allah telah menciptakan manusia? Min nafsin wahidah, pada waktu itu daripada diri yang satu, iaitu daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Manusia itu diciptakan daripada Nabi Adam. Manusia itu diciptakan daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. InsyaAllah ayat ini kita akan sambung esok insya-Allah, kerana pada pagi ini kita ada program Mega Live kita Al-Azkar, dan maka mohon sangat-sangat sahabat untuk bersama-sama pada pagi ini bermula jam 9 pagi, terutamanya sahabat-sahabat yang biasa join pada setiap petang dalam program Hamba Ilahi dalam pembacaan kita Al-Azkar. Ayat ini kita akan sambung esok insya-Allah. Banyak lagi penerangan-penerangan yang kita nak kongsikan, yang pada waktu itu yang kita nak sama-sama hayati, supaya kita nampak kerdilnya diri kita, berkuasanya Allah, jahilnya kita, pada waktu itu sempurnanya ilmu Allah. Bila kita nampak pada waktu itu yang mana betapa miskinnya kita, tak ada apa-apa, semuanya milik Allah, dan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung esok ayat-ayat ini. Sebentar lagi pada jam 9 pagi kita ada program khas, iaitu program adab-adab, zikir-zikir dan doa harian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon sahabat-sahabat untuk bersama dan jemput dan tag rakan-rakan yang lain. Kalaulah yang berpuasa tahniah, yang tak berpuasa maka boleh persiapkan diri awal, sama ada bersarapan dahulu, sediakan pada waktu itu untuk keluarga, dan nanti kita akan bersama-sama pada program Mega Live kita Al-Azkar pada jam 9 pagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jangan lupa untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Kepada apa yang dah join, mohon jasa baik bantu sharekan poster Mega Live kita Al-Azkar. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.